Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, berjumpa kita sekali lagi untuk kelas sejarah. Hari ini adalah 1 hari bulan 2 2021. Okey, kita masih lagi berada pada bab 1 iaitu berkenaan warisan negara bangsa. Okey, pada pecahan bab 1.3 keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang. Okey, dalam bab ini kita akan belajar berkenaan keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang sebelum kedatangan barat. Jadi kalau kamu tengok dalam gambar rajah ini, dia menunjukkan satu sistem pentadbiran kerajaan Melayu Melaka pada satu ketika dulu. Kalau kita tengok, dia pecahkan, okey, yang mana yang berada di atas, di puncak tertinggi adalah Sultan yang mempunyai kuasa mutlak, kuasa veto, okey, dan juga menguasai keseluruhan, okey, kawasan kerajaan dan juga tanah jajahan, okey, kerajaan Melayu Melaka. Di bawah Sultan adalah bendahara. Okey, kemudian di bawah bendahara dipecahkan kepada 3, iaitu penghulu bendahari, temenggung dan juga laksamana. Okey, untuk jawatan bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan laksamana ini, mereka adalah dikenali sebagai pembesar berempat. Okey, pembesar berempat, dan mereka adalah kita panggil sebagai pemerintah pusat lah. Okey, pemerintah pusat di kawasan pentadbiran pusat lah, pusat dan juga peringkat jajahan. Okey, dan setiap jawatan ini mempunyai tugasan. Okey, tugasan ataupun tanggungjawab tertentulah yang berada di peringkat yang tertinggi. Okey, dan mereka juga dikenali sebagai pembesar 4 lipatan. Okey, mereka berada di atas, di puncak pemerintahan. So kalau kita tengok sekarang ni, situasi zaman sekarang pentadbiran, okey, sultan ni adalah yang di-Pertuan Agong. Okey, bendahara ni seolah-olahnya adalah seorang Perdana Menteri. Okey, dan yang ketiga, penghulu bendahari Temenggung Laksamana ni adalah kita panggil sebagai Menteri Kanan lah. Okey. Okey, sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka tersusun dan berhierarki. Okey, maksudnya dekat sini tersusun ni dia tak cacah merebah lah. Okey, setiap jawatan yang diwujudkan mempunyai tanggungjawab masing-masing. Sultan mengetahui pemerintahan dan mempunyai kuasa dalam segala aspek pemerintahan, peperangan, hubungan diplomatik dan juga agama. Okey, untuk memudahkan kamu boleh rujuk buku teks sejarah tingkatan 4 pada muka surat 8 sehingga muka surat 11. Okey, pentadbiran peringkat pusat dilaksanakan oleh pembesar berempat yang terdiri daripada bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan laksamana. Okey, dan disebabkan hubungan antara pembesar ini yang bagus, yang baik, okey, maka pemerintahan kerajaan Melayu Melaka dapat dilaksanakan dengan baiklah. Okey, bendahara merupakan pembesar yang mempunyai tugasan dan peranan yang sangat penting. Kerana apa? Sebab bendahara ini fungsinya ataupun tugasnya adalah sebagai ketua pentadbir. Okey, kalau ketua pentadbir di Malaysia sekarang adalah Perdana Menteri lah, Tan Sri Haji Muhyiddin Yassin. Okey. Ataupun dikenali sebagai Perdana Menteri lah sekarang. Pada zaman Melaka dulu dikenali sebagai bendahara ataupun ketua pentadbir. Okey. Bendahara juga adalah ketua turus angkatan tentera. Beliau akan menasihati sultan dalam pelbagai hal dan menjadi pemangku sultan. Okey, maksudnya bendahara ni juga fungsinya adalah sebagai penasihat kepada sultan, sama macam Perdana Menteri sekarang. Okey, menasihati sebagai penasihat kepada yang di-Pertuan Agong. Okey, dan kalau ada apa-apa masalah, sultan berlayar, okey, pergi ke Sriwijaya sebagai contoh ataupun pergi ke kerajaan Aceh sebagai contoh. Maka di Melaka, di istana, okey, kerusi sultan itu kosong. Okey, kerusi sultan itu kosong, maka bendahara akan menjadi pemangku ataupun penolong kepada Sultan Melaka pada ketika itu. Mungkin Sultan Melaka sakit ataupun apa saja yang berlaku pada dia, maka bendahara adalah orang yang kedua yang bertanggungjawab lah. Okey. Okey, dalam aspek keselamatan pula, Kesultanan Melayu Melaka mempunyai sistem keselamatan yang kemas, menjaga keamanan di darat dan di lautan. Okey, dan untuk tujuan ini Temenggung dilantik
untuk menjaga keselamatan Kota Melaka, manakala Laksamana pula bertindak sebagai Panglima Angkatan Laut Melaka. Maka maksudnya dekat sini Temenggung dia akan menjaga keselamatan di kawasan daratan, Laksamana pula akan menjaga keselamatan di kawasan lautan. Dan kalau kita tengok pula, seorang penghulu bendahari dilantik untuk menguruskan pembendaraan secara teratur. Maksudnya dekat sini kalau kita tengok dalam sistem hierarki ataupun organisasi Kerajaan Melayu Melaka ni, Sultan adalah ketua ataupun bos yang tertinggi. Bendahara ni adalah orang yang kedua ataupun sekarang ni kita kenali dia sebagai Perdana Menteri. Di bawah bendahara adalah penghulu bendahari, yang mana kalau sekarang kita kenali dia sebagai Menteri Keuangan. Temenggung adalah Panglima Angkatan Tentera di kawasan atau menjaga keselamatan di daratan, dan Laksamana juga adalah tentera ataupun hulu balang yang menjaga keselamatan di lautan. Maksudnya Temenggung ni macam general, tentera askar darat lah. Laksamana pula askar laut. Bendahara adalah ketua kepada keseluruhan tentera yang ada pada ketika itu. Jadi kalau kita tengok untuk melancarkan, memastikan kelancaran sistem pentadbiran keselamatan di Kerajaan Melayu Melaka, maka Kerajaan Melayu Melaka telah memperkenalkan undang-undang. Iaitu yang pertama adalah Undang-Undang Hukum Kanun Melaka yang dibahagikan kepada 4 bahagian. Yang kedua adalah Undang-Undang Laut Melaka yang dibahagikan juga kepada 4 bahagian. So kita tengok yang pertama, iaitu Hukum Kanun Melaka. Hukum Kanun Melaka mempunyai 44 fasal. 44 fasal ni maksudnya 44 bahagian. Yang mana dalam bahagian itu telah dibahagikan kepada 4. Yang pertama adalah jenayah, yang kedua adalah peranan sultan dan pembesar, yang ketiga kekeluargaan, dan yang keempat adalah ekonomi. So keempat-empat fasal ataupun ke-44 bahagian Hukum Kanun Melaka, dia sebenarnya dibahagikan kepada 4 bahagian saja. Yang pertama, jenayah. Perbuatan jenayah menggugat ketenteraman dan keharmonian Kesultanan Melayu Melaka. Pelbagai hukuman setimpal dikenakan terhadap perbuatan jenayah. Contohnya membunuh, menikam dan juga mencuri. Jadi dalam Hukum Kanun Melaka, dia ada yang bab pertama adalah bab jenayah. Di mana bab jenayah ni dia ada hukuman dia. Hang buat benda ni, apa hukuman hang? Hang buat benda ni, mencuri, apa hukuman dia? Membunuh, apa hukuman dia? Memberontak, apa hukuman dia? Maka hukuman-hukuman itu terdapat dalam Hukum Kanun Melaka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah peranan pembesar dan sultan dan pembesar. Peranan sultan dan pembesar. Yang mana setiap pembesar Melaka mempunyai peranan dalam pentadbiran. Dan mereka juga perlu arif. Arif ni maksud apa? Arif ni maksudnya pandai lah. Pandai terror. Pandai terror. Menguasai dalam satu bidang itu. Dalam pelaksanaan undang-undang. Contoh, dalam buku teks, buku surat 10. Contoh, dalam fasa yang pertama dijelaskan tugas Sultan Bendahara Temenggung, penghulu bendahari. Sultan bertanggungjawab melantik pembesar, contohnya Bendahara dan Temenggung. Maksudnya, fungsi setiap jawatan pembesar ini ditulis di dalam Hukum Kanun Melaka. Supaya apa? Supaya tidak ada pelanggaran antara satu kuasa dan kuasa yang lain. Contohnya kalau kita tengok Laksamana dengan Temenggung. Laksamana berkuasa di lautan, Temenggung berkuasa di daratan. Kalau tidak ada satu agreement ataupun kontrak yang menulis tentang fungsi setiap pembesar ini, maka kemungkinan berlaku pertembungan antara tugasan ini akan berlaku. Jadi Hukum Kanun Melaka ni juga merupakan salah satu tata cara ataupun kita panggil SOP. Guideline untuk pembesar-pembesar ini melaksanakan tugas. Kemudian
Bahagian yang ketiga adalah kekeluargaan, yang mana kekeluargaan diberikan perhatian oleh Kesultanan Melayu Melaka. Undang-undang kekeluargaan bertujuan mewujudkan keharmonian dalam keluarga dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh keluarga atau dalam perkahwinan. Contohnya, dalam fasal 26 Hukum Kanun Melaka menyatakan bahawa pernikahan memerlukan 4 orang saksi. Jika tidak cukup, memadai 2 orang sahaja. Hamba, abdi dan wanita tak boleh jadi saksi dalam pernikahan. Okey, maksudnya dalam Hukum Kanun Melaka ada juga bahagian menceritakan berkenaan kekeluargaan, isu-isu kekeluargaan, undang-undang kekeluargaan sebagai contoh fasal ke-26 ataupun bahasa sekarang kita panggil bahagian 26 lah. Okey, yang mana menceritakan tentang kalau nak berkahwin kena ada 4 orang saksi yang merdeka. Nampak tak? Yang merdeka. Kalau dia seorang hamba abdi ataupun dia seorang wanita, maka dia tak boleh jadi saksi dalam pernikahan. Dia mestilah merdeka. Merdeka ni maksud apa? Maksudnya dia tidak terikat dengan mana-mana kuasa lain lah. Okey, macam kita dulu, tanah Melayu dulu tak merdeka. Sebab apa? Kita terikat dengan kuasa British dan Jepun. Bila kita merdeka, maka kita dah tak terikat dengan mana-mana kuasa. Itu maksud merdeka. Okey, dan yang terakhir, yang keempat adalah berkenaan ekonomi. Okey, yang mana perdagangan merupakan salah satu unsur ekonomi yang paling penting bagi kerajaan alam Melayu pada ketika itu. Okey, dan salah satunya mestilah kerajaan Melayu Melaka yang merupakan kerajaan yang mempunyai sistem pengurusan pelabuhan yang terbaik dunia pada ketika itu. Okey, kalau kita tengok dekat sini, undang-undang ini mempunyai peraturan yang jelas tentang urus niaga, mengawal perdagangan supaya tak berlaku kesalahan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagai contoh, dalam fasal yang ke-30 dinyatakan amalan riba diharamkan dalam urusan perniagaan dan orang yang menjalankan perniagaan hendaklah akil balik, siuman dan perlu melafazkan niat jual beli. Okey, maksudnya pengurusan perniagaan di kawasan pelabuhan, kerajaan Melayu Melaka ditadbir urus, berpandukan ajaran Islam. Maksudnya hukum Kanun Melaka ini menyatakan bahawa hukum Kanun Melaka ini wujud semasa Islam telah bertapak di kerajaan Melayu Melaka. Maka wujudlah hukum Kanun Melaka. Jadi sebelum tu tak wujudlah, mungkin ada undang-undang lain yang digunakan, cikgu tak pasti. Tapi dekat sini telah menyatakan. Contohnya fasal ke-30, amalan riba tak dibenarkan sama sekali. Nak berjual beli mestilah akil balik, mestilah siuman dan perlu melafazkan niat jual beli. Untuk pengetahuan kamu semua, kerajaan Melayu Melaka adalah sebuah kerajaan yang sangat kuat, sangat hebat, sangat besar. Dan dia sangat penting dalam pengurusan ekonomi dunia satu ketika dulu, waktu kegemilangan dia. Maka cuba kamu bayangkan, negara China, Jepun, Sri Lanka, India, British, Portugis, Belanda, negara Arab yang datang berdagang di Jepun mestilah mengamalkan unsur-unsur ajaran Islam itu dalam aktiviti perniagaan ataupun jual beli. Sebagai contoh, katakan British datang ke tanah Melayu untuk berdagang, ataupun Spanyol ataupun Sri Lanka ataupun India datang ke tanah Melayu untuk berdagang. Mereka mungkin sebahagian daripada pedagang ini bukan berajaran Islam, beragama Islam, tetapi bila dia datang berdagang di tanah Melayu, dia mesti mengamalkan peraturan-peraturan Islam yang diamalkan di kawasan pelabuhan di pelabuhan Melaka di tanah Melayu. Contohnya apa? Salah satunya melafazkan niat jual beli. Aku jual ini dengan harga-harga sedemikian, aku jual herba contoh, ataupun aku jual kayu ini dengan harga sekian, yang membeli aku beli dengan harga yang telah dinyatakan. Itu akad jual beli. Kalau sekarang dah kan kita kata nak ikan sekilo, dia bagi ikan sekilo RM4, RM10, terima kasih. Tu bukan akad jual beli. Dalam Islam dia ada akad jual beli. Jadi waktu itu
diamalkan akad jual beli, walaupun orang yang berjual beli itu bukan ajaran Islam, tapi dalam hukum kanun Melaka dia kena buat. Kalau tak buat, mungkin ada hukuman yang menanti. Itu adalah hukum kanun Melaka, undang-undang untuk pentadbiran Kerajaan Melayu Melaka. Untuk yang kedua adalah muka surat 11 Undang-Undang Laut Melaka, yang mana Undang-Undang Laut Melaka diusahakan oleh beberapa nahoda Melaka, iaitu Nahoda Jenal, Nahoda Diri dan Nahoda Sahak. Undang-undang ini diperkenan oleh Sultan Mahmud Shah dan mengandungi antaranya termasuklah perkara berkaitan tentang peranan nahoda. Nahoda ni apa? Kelasi kapal lah. Pelayaran, jenayah di atas kapal dan pencukaian. Okey, so kita tengok yang pertama, nahoda berkuasa. Peranan nahoda. Nahoda berkuasa penuh dan diibaratkan sebagai raja dalam pelayaran. Semua pihak harus mematuhi arahan dan perintah nahoda. Dalam fasal ke-13.1 dinyatakan bahawa nahoda perlu diberikan keutamaan untuk berniaga selama 4 hari. Dalam fasal 13.3 pula dinyatakan sekiranya nahoda hendak singgah di tempat yang tidak ada dalam senarai persinggahan, nahoda perlu bermesyuarat dengan semua orang di dalam kapal untuk mendapatkan persetujuan. Nampak tak? Dalam Undang-Undang Laut Melaka, peranan nahoda yang pertama, dia boleh berniaga, tetapi dalam masa apa? Dalam masa 4 hari saja. Dan dia boleh pergi ke mana-mana sahaja, tetapi kalau nak pergi tu tak ada dalam senarai persinggahan, dalam mengikut undang-undang, dia perlulah berbincang dulu. Kalau tak berbincang, tindakan undang-undang akan diambil oleh Kerajaan Melaka. Dan perlu diingatkan, undang-undang di laut, dikuasai, diuruskan oleh Laksamana. Yang kedua adalah berkenaan pelayaran. Dalam undang-undang ini dijelaskan peranan beberapa pegawai selain nahoda, antaranya termasuklah jurumudi, malim dan jurubatu. Pelaksanaan peranan masing-masing menjadikan pelayaran selamat dan lancar. Contohnya dalam fasal 9, seorang malim harus arif dalam ilmu pelayaran. Malim perlu mengetahui keadaan ombak, arus dan kedudukan bulan, bintang agar pelayaran berada dalam keadaan selamat. Dalam fasal yang sama, jika malim lalai dalam menjalankan tugas hingga menyebabkan pelanggaran dan kerosakan, dia akan dijatuhi hukuman bunuh. Tu dia. Malim ni siapa? Malim ni mungkin cikgu rasa macam kapten lah kot. Dia penuh arif. Mungkin waktu ketika itu dia ada kursus pula kot. Kursus nak jadi malim. Mungkinlah cikgu rasa. Untuk dia menguasai berbagai ilmu dan tentang pelayaran. Tengok ombak, tengok arus, tengok kedudukan bulan. Jadi dikatakan satu ketika dulu ikut sejarah, masih lagi dalam kajian, nak katakan bahawa hebatnya orang Melayu dalam pelayaran ni, Kerajaan Melayu Melaka ni kata hebatnya ilmu dia dalam pelayaran ni tak dapat ditandingi oleh mana-mana pelayar-pelayar lain di seluruh dunia. Dikatakan bahawa kerajaan Cina yang begitu besar tak mahu menerima kapal perdagangan yang datang dari Melaka. Sebab apa? Sebab kapal yang datang dari Melaka begitu besar. Begitu besar sehingga tidak mampu pelabuhan di China untuk menerima kapal sebesar tu. Jadi kita rasa benda tu macam pelik, sebenarnya tak pelik. Kalau kita tengok sekarang ni dari segi ketenteraan, yang paling power di dunia siapa? Amerika Syarikat. Maka kita tengok kapal Amerika Syarikat besar mana kapal perang dia. Tak ada negara lain yang lebih besar kapal perang dia berbanding Amerika Syarikat. Tak ada negara lain yang jet pejuangnya lebih laju dan canggih daripada Amerika Syarikat. Sebab apa? Amerika Syarikat kuasa tentera dunia. Sama juga kuasa ekonomi dunia, China. Tak ada negara lain yang mempunyai kuasa sekuat ekonomi China. A to Z semua dibuat daripada China. Sekarang ni kita tak payah nak belagak, kita pakai aku pen made in Germany. Tak ada made in Germany, semua made in China saja. Tulis saja made in Germany. Menunjukkan bahawa China merupakan kuasa besar ekonomi. Jadi Melaka pada ketika itu bukan setakat kuasa besar tentera, malah dia juga kuasa besar ekonomi. Maka tak terkejut. Dan ilmu pengetahuan tentang laut oleh Kerajaan Melayu Melaka ni sangat hebat.
Okey, yang mana dikatakan bahawa dia bukan setakat, kalau tengok kat sini dia tulis apa? Okey, Malim perlu mengetahui keadaan ombak. Dia boleh tahu ombak. Dia baca ombak, dia tahu. Dia baca arus, dia tahu. Dia tengok bulan bintang, dia tahu. Tapi kalau orang lain, pelayar-pelayar negara lain, dia hanya bergantung kepada apa? Angin dan juga bintang. Okey, bintang ni apa? Buruj lah, buruj. Okey, buruj ni, buruj nu menunjuk ke arah mana? Nak pergi ke utara, nak tengok buruj apa? Okey, Scorpio ke, Leo ke, Virgo ke. Dia tengok dekat situ. Okey, tapi pelayaran Malim yang ada di Melaka, dia tengok ombak, dia tahu dah. Dia tengok arus, dia tahu dah. Arus ni macam ni, okey, kita dekat mana? Ombak ni macam ni, kita dekat mana? Menunjukkan betapa hebatnya ilmu pengetahuan pelayaran di Melaka. Yang ketiga adalah jenayah. Okey, perbuatan jenayah di kapal menggugat ketenteraman, keselamatan isi kapal. Undang-undang ini jelas hukuman terhadap perbuatan jenayah berlaku meliputi mencuri, membunuh, memberontak. Contoh dalam fasa 5, seseorang yang berkelakuan jahat membunuh orang di atas kapal, maka orang tersebut dikenakan hukuman mati. Contoh, okey, katakanlah Belanda. Belanda naik kapal masuk dalam wilayah pemerintahan Kerajaan Melayu Melaka. Andai kata salah seorang di atas kapal tu telah melakukan jenayah membunuh kawan dia ke apa semua, maka kapten kapal Belanda tak boleh buat apa-apa. Tak boleh jatuhkan hukuman. Dia mesti merujuk kepada Kerajaan Melayu Melaka, secara khasnya adalah merujuk kepada Laksamana. Okey, untuk dihukum orang itu mengikut Undang-Undang Laut Melaka. Tetapi kalau pembunuhan itu berlaku di luar daripada wilayah Kerajaan Melayu Melaka, maka kapten tu boleh buat ikut suka dia lah. Dia nak buat apa kan, dia nak balik Belanda ke apa, tu ikut dia punya suka. Tetapi kalau kapal itu berada dalam wilayah pemerintahan Kerajaan Melayu Melaka, dia mestilah mengikut Undang-Undang Laut Melaka. Mungkin kamu tertanya, cikgu, kalau dia tak ikut macam mana? Kalau dia tak ikut, mungkin ada dalam Undang-Undang Laut Melaka, mungkin pada fasa lain, pada mana-mana yang tak akur dengan undang-undang, mungkin ada hukuman lain yang kita tak ada dinyatakan dalam buku ni. Dan yang terakhir sekali adalah berkenaan percukaian. Percukaian yang sistematik dan adil dinyatakan dalam undang-undang ini. Pelbagai cukai dikenakan dalam urusan pelayaran untuk perdagangan. Contohnya, cukai perjalanan dan hasil perniagaan. Dalam fasal 6.3, Nahoda menentukan cukai yang dikenakan terhadap penumpang, iaitu 1/10 daripada hasil penumpang sekiranya penumpang ingin turun sebelum sampai janjinya, sama ada 3 tahun, 3 bulan ataupun 3 hari. Jadi kesimpulannya, apa yang cikgu boleh simpulkan dalam pelajaran kita hari ini adalah apa? Dalam sesebuah kerajaan itu, untuk mengelola sistem perjalanan kerajaan, ataupun sesebuah kerajaan itu menjadi hebat, salah satu unsur ataupun salah satu bahagian yang perlu ada adalah berkenaan kecemerlangan undang-undang yang dilaksanakan di sebuah negara. So kalau kita tengok dalam bab yang kita belajar ini, keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang Kerajaan Melayu Melaka merupakan salah satu bahagian yang membawa kepada kehebatan, keunggulan dan kemasyhuran Kerajaan Melayu Melaka. Antaranya apa? Antaranya adalah sistem pemerintahan berhierarki, berorganisasi yang tersusun. Ada sultan, bendahara dan pembesar, yang mana sistem ini dikenali sebagai sistem 4 lipatan. Yang seterusnya nanti kita akan belajar pada minggu berikutnya. Kemudian dari segi undang-undang, dia ada hukum kanun Melaka, yang mana undang-undang yang diguna pakai di kawasan daratan. Dan hukum undang-undang laut Melaka, yang mana digunakan untuk aktiviti di kawasan laut. Jadi untuk menjadi sebuah kerajaan yang hebat, maka pemerintahan dan pentadbiran juga perlulah seiring hebatnya dengan cita-cita kita. Samalah kita sebagai murid. Kalau kita nak jadi seorang yang hebat, maka kita perlulah menjadi seorang yang mempunyai pengurusan masa dan disiplin yang bagus. Kalau kita tak boleh menguruskan masa kita dengan bagus, disiplin kita dengan bagus, janganlah kita bercita-cita untuk menjadi orang yang hebat, kerana benda tu tidak akan tercapai.
Jadi tugasan untuk kamu, cikgu nak kamu salin nota muka surat 8 hingga 11 dalam buku nota. Okey, dan salin latihan yang diberikan dan isikan jawapan yang betul dalam buku nota. Maksudnya nota dan latihan dibuat dalam satu buku. Cikgu tak guna buku banyak, cikgu buku satu saja. Nota pun satu buku, latihan pun satu buku. Okey, jadi nota ni tulis A to Z lah. Cikgu jenis nota cikgu tulis salin A to Z. Tak ada nak buat peta minda apa semua, cikgu rasa tak perlulah. Okey, sebab cikgu rasa kamu tak pernah belajar berkenaan macam mana nak buat peta minda. Jadi banyak benda yang kamu akan skip ataupun terlepas pandang, isi-isi penting yang kamu akan terlepas. Jadi cikgu nak kamu salin A to Z lah. Macam biasa, hari dan masa, hari dan tarikh tolong tulis dan gariskan. Okey, tajuk tolong gariskan. Okey, gambar cikgu tak nak, tapi kalau ada peta wajib kamu kena lu. Okey, so setakat tu saja. Ada apa-apa soalan boleh WhatsApp tanya cikgu. Okey, semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah latihan lah. Okey, kamu boleh salin semula dan isikan jawapan yang betul.